Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelayar Malaysia Gazette yang setia menantikan ataupun menonton Skop MG Highlight bersempena dengan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri kali yang ke-15. Kami kini berada di kawasan Selangor, di negeri Selangor, yang mana antara satu daripada 6 negeri yang akan mengadakan pilihan raya pada 12 Ogos ini. Menurut pemerhatian kami, di N03 Sungai Panjang ini beberapa masalah rakyat yang dikemukakan, yang diutarakan oleh mereka. Antaranya mengenai kurangnya mesin ATM yang mana di kawasan Tanah Rancangan Belia tidak ada. Jadi mereka kalau nak keluarkan duit perlu bergerak 10 km, iaitu paling hampir adalah di Sungai Besar. Juga stesen minyak di kawasan itu juga tidak ada. Kalau ada satu, iaitu tutup pada jam 9 malam. Ini agak menyukarkan. Selain daripada masalah itu, di bawah N03 Sungai Panjang ini juga ada agro pelancongan Sungai Haji Dorani dan juga Simpang 5, antara agro pelancongan yang sangat-sangat menarik di sini. Tetapi bagaimana ia boleh dimajukan lagi, ataupun hanya dua kawasan ini sahaja, dan bagaimana orang kata infrastruktur yang kurang di sini boleh dimajukan. Kita akan dapatkan penyandang N03 Pasir Panjang ini dan juga diletakkan semula sebagai calon bagi di Dewan Undangan Negeri ini, iaitu Datuk Muhammad Imran Tambu. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam. Sorry ganggu sampai ke sini. Okey. Mula kita nak ni dulu. Baik, apa yang Datuk buat dekat tepi? Saya tak tahu sungai ke parit ni, Tok? Okey, ini nama dia Main Canal ataupun terusan utama lah. Ini adalah sistem saliran pertanian yang ada di kawasan Dun Sungai Panjang ni. Sebab Dun Sungai Panjang ni, kalau Selina nak tahu, kita di sini adalah kawasan Jelapang Padi Negeri Selangor. Jadi inilah kelebihan Jelapang Padi Negeri Selangor, yang mana kita ada sistem pengairan yang yang baik, yang dan sistematik. Tadi katanya jambatan runtuh tapi itu nantilah kita akan insert sikit lah kan. Tapi kita dah masukkan orang kata masuk ke minggu terakhir, beberapa hari saja lagi. Bagaimana Datuk keyakinan untuk mengekalkan kemenangan sebelum ini? Melihat kepada fakta dan juga situasi semasa, sudah pastilah ianya satu yang mencabarlah. Sebab untuk mempertahankan kerusi ini adalah lebih mencabar daripada untuk merampas kerusi. Jadi saya dalam dalam keadaan mempertahankan ini, sudah pasti tekanannya sangat berbeza, dan keadaan kita juga berbeza pada ketika PRU ke-14, ke-15 dan juga PRN pada kali ini. Jadi saya melihat kepada potensi lah. Saya melihat secara positif perkara ini. Kita kena berusaha sebaik mungkin. Kita ada strategi kita untuk memastikan kita terus mengekalkan kerusi Sungai Panjang ini sebagai kerusi yang dimenangi oleh Barisan Nasional. Baik, Datuk. Melalui pemerhatian kami sepanjang di Dun Sungai Panjang ini ada satu kawasan, iaitu kawasan Tanah Rancangan Belia. RTB. Okey, di situ hanya ada satu mesin ATM. Kemudian stesen minyak pun ada satu, kemudian tutup 9 malam. Dia agak sukar. Kalaupun stesen minyak paling dekat 3 km dari situ, dan juga mesin ATM mereka kena pergi ke Sungai Besar. Jadi bagaimana tu? Okey, di kawasan Parit 16, Parit 16 dan juga rancangan Tanah Belia 1 dan juga rancangan Tanah Belia 2 adalah perkampungan ataupun kawasan penempatan yang terakhir yang ada di dalam kawasan Dun Sungai Panjang. Dia adalah kawasan yang paling hujung. Jadi sudah pastilah kawasan paling hujung ni adalah satu kawasan yang mencabar daripada segi prasarana dan juga kemudahan. Saya akui sepanjang jalan ke Parit 16 itu hanya ada satu saja stesen minyak di Parit 13 yang hanya beroperasi sehingga waktu 9 malam. Dan kebanyakannya penduduk kat sana akan mendapatkan bukan sahaja kemudahan perkhidmatan, tetapi termasuklah ATM akan datang ke Pekan Sungai Besar lah, which is jaraknya hampir lebih 20 km daripada RTB 1 dan juga RTB 2. Jadi antara rancangan yang telah pun kita rancang dalam tempoh ini
adalah untuk menempatkan satu mesin ATM lah. Dan hari ini alhamdulillah kita telah pun mencapai kata sepakat di antara pihak Bank Simpanan Nasional, pihak Maktab Rendah Sains Semara, Ulul Albab di sana, dan juga penduduk-penduduk kampung dengan kerjasama penghulu. Dan kita juga dapat kerjasama daripada pihak MBI lah. Dan hari ini alhamdulillah ketika perbincangan tu saya datang sebagai mantan adun dan juga atas kapasiti saya sebagai Presiden Majlis Belia Negeri Selangor. Dalam perbincangan tersebut saya berhubung dengan Yang Bahagia Datuk Dr. Ashraf Wajdi selaku pengurusi MARA, dan beliau telah pun beri komitmen untuk memastikan bahawa akan ada satu mesin ATM BSN yang akan ditempatkan di MRSM, dan kelulusan segera telah pun diberikan daripada segi penyediaan tapak dan juga prasarana bernilai lebih kurang RM50,000, yang mana ianya akan dilaksanakan oleh MARA melalui MRSM lah. Jadi pihak BSN hanya akan menyediakan fasiliti ATM itu selepas prasarana itu tersedia. Jadi insya-Allah ini kita akan segerakan dan pihak-pihak pun dah bersetuju setelah sekian lama lah. Ini kita dapat laksanakan sekarang. Tapi sebelum itu, walaupun sebelum ada mesin ATM di kawasan tersebut, kita telah pun laksanakan juga dengan kerjasama BSN dengan mengadakan ejen-ejen perbankan BSN yang berada di kedai-kedai runcit, yang mana orang tempatan boleh mengeluarkan cash di kedai ejen-ejen BSN tersebut. Tapi bila keadaan semakin meningkat, kapasiti penduduk, ada MRSM dan sebagainya, khususnya kepada adik-adik kita di MRSM tu nak outing, nak keluar duit dan sebagainya, ibu bapa penjaga kadang datang visit, nak bagi duit cash ke anak, jauh nak ambil kat Sungai Besar. Jadi ada keperluan tersebut untuk ada mesin ATM. Dan tambahan lagi, mesin ATM yang akan ditempatkan di situ adalah integrated mesin ATM, iaitu bukan sahaja untuk keluar duit, termasuk juga untuk mendeposit duit. Jadi ini akan memudahkan penduduk setempat menguruskan cash flow dan juga duit tunai mereka. Jadi ini akan mengurangkan risiko keselamatan mereka dirompak dan sebagainya. Sebab kadang-kadang dalam keadaan ini, Yaslina, masih lagi ramai penduduk dan juga masyarakat menyimpan cash di rumah. Sebab satu bank dia kata jauh. Kemudian kalau dah simpan tak masuk dekat dalam bank, nanti nak kena keluarkan duit dan payah. Jadi ini akan memudahkan mereka lah. Baik, selain daripada itu, N03 Sungai Panjang ni juga ada agro pelancongan. Kalau kita tengok Sungai Haji Dorani, kemudian Simpang 5, itu antara dua kawasan agro pelancongan. Apakah ini dua sahaja ataupun mungkin selepas ini dalam manifesto Datuk sendiri kalau dah menang nanti ada lagi pertambahan? Tak, dalam manifesto saya dah nyatakan ada 5 tekad untuk Sungai Panjang untuk 5 tahun yang akan datang. Antaranya adalah untuk memperkukuhkan dan juga memperkemaskan sektor pelancongan dan juga potensi pelancongan yang ada. Kita bukan sahaja ada agrotourism sebenarnya, kita juga ada ekotourism. Elemen ekotourism tu ada di kawasan Sungai Panjang, yang mana kita ada pusat konservasi klip-klip. Ini adalah satu tarikan. Cuma kelemahan yang kita ada adalah daripada segi penyusunan peta pelancongan itu sendiri. Jadi kita akan perkemaskan, termasuk juga kita akan engage mungkin untuk adakan super apps supaya kita boleh integrate semua lokasi-lokasi pelancongan ini. Kita dah ada beberapa stakeholder yang kita telah pun sedia ada bekerjasama. Antaranya adalah PIKOM dan juga SPAT yang menjadi kita punya special purpose vehicle untuk boost ataupun untuk mempertingkatkan lagi industri pelancongan di sini. Dan ekosistem ataupun perkara yang lebih penting sekali dalam pelancongan adalah penginapan. Kita ada kat Sungai Panjang dan juga Sungai Besar ni kawasan homestay dan juga inap desa yang perlu kita perkasakan. Khususnya daripada segi dasar dan juga polisi, kita perlu ada undang-undang kecil khas berkenaan dengan homestay dan juga inap desa. Sebab yang kita ada sekarang ni hanyalah dasar rumah rehat dan juga resort, which is dia punya syarat dia terlalu tinggi untuk pengusaha homestay dan juga inap desa. Untuk memenuhi kriteria tersebut barulah mereka ni boleh dilesenkan dan sebagainya. Tapi kalau kita ada sedikit kelonggaran ataupun polisi khas berkenaan dengan industri ini, sudah pasti ini akan merancakkan lagi dan juga akan memberi ruang dan juga peluang peningkatan ekonomi di kawasan Sungai Panjang. Itu 5 tekad untuk kali ini. Bagaimana tekad-tekad yang sebelum ini ketika PRU ke-14 sudah dilaksanakan sepenuhnya, Datuk? Okey, tekad PRU yang ke-14 sudah pastilah satu perkara yang mencabar
Kerana ketika kita committed untuk melaksanakan tekad tersebut, pada ketika itu saya menawarkan diri sebagai adun mewakili Parti Barisan Nasional yang menjadi kerajaan di Persekutuan. Akhirnya menang menjadi pembangkang di peringkat negeri dan juga peringkat Persekutuan. Jadi ada tekad dan juga aspirasi kita yang tertangguh dan juga tergendala. Dalam 5 tekad yang kita nak laksanakan ini, kita akan sambung semula yang tertangguh dan juga tergendala. Apa antaranya? Antaranya janji saya dalam tempoh minggu pertama kita akan melancarkan semula ambulan rakyat. Kalau kita menang, kita lancarkan balik pelaksanaan ambulan rakyat tersebut. Dan kita akan perkukuhkan lagi, perkemaskan lagi beberapa inisiatif-inisiatif sosial, antaranya laman ngaji yang pernah dilaksanakan oleh Datuk Dr. Budiman ketika beliau menjadi adun, yang tertangguh ketika zaman saya kerana sebab-sebab ketidakstabilan politik dan sebagainya. Kemudian kita ada tuition kepada mereka yang memerlukan, dan ada beberapa perkara-perkara lain yang kita akan teruskan dan kita tambah baik dalam tempoh kali ini. Yang kita berjaya laksanakan manifesto saya yang pertamanya adalah memberikan khidmat rundingan guaman secara percuma. Sebab kebetulan saya peguam. Jadi kerajaan ke tak kerajaan ke pembangkang ke, saya tetap seorang peguam dan perkara itu saya boleh laksanakan tanpa perlu dana daripada kerajaan. Itu adalah inisiatif diri saya sendiri yang kita dah laksanakan dalam tempoh 5 tahun tersebut. Kita juga berjaya meneruskan inisiatif skim pinjaman katil hospital dan juga bantuan kerusi roda. Itulah sedikit yang kita dapat laksanakan, tapi ada banyak perkara yang tertangguh dan juga tergendala yang kita boleh laksanakan sekiranya kita berjaya menubuhkan kerajaan perpaduan bersama. Khidmat rundingan akan diteruskan, Datuk? Khidmat rundingan bukan sahaja diteruskan, tapi kita akan extend dan juga tambah baik. Sebelum ni rundingan kita lebih kepada permasalahan ataupun isu-isu undang-undang berkaitan dengan sivil dan juga jenayah, tapi kali ini melihat kepada keperluan dalam daerah Sabak Bernam ni yang mana kesedaran yang masih lagi rendah untuk warga di sini menguruskan harta peninggalan si mati ataupun harta pusaka kecil. Jadi khidmat rundingan ni termasuk rundingan bagi memastikan pengurusan dan juga pelupusan harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati ini dilaksanakan segera tanpa menunggu ataupun bertangguh sehingga 2-3 generasi, menyebabkan pelbagai isu dan kadang-kala boleh menyebabkan perbalahan dan juga perselisihan faham antara keluarga. Baik, di penghujung ini apa yang Datuk nak katakan kepada pengundi-pengundi? Mungkin boleh war-warkan calon nombor berapa, boleh katakan sesuatu. Okay, kepada semua warga, penduduk dan juga pengundi-pengundi dalam kawasan Dun Sungai Panjang, marilah sama-sama pada 12 hari bulan nanti kita pastikan kita menunaikan tanggungjawab kita untuk mengundi di Dun Sungai Panjang. Calon nombor 1, undilah Barisan Nasional. Demi Sungai Panjang, kita lakukan dan kita lakukan bersama. Baik, satu lagi Datuk sebelum kita berakhir. Suasana pun dah kelam dah. Okey, saya nak tanyakan, ini segmen pantas, saya berikan 5 pernyataan, Datuk jawab 1 pernyataan. Contoh saya saya berikan 1 contoh Malaysia. Datuk katakan cantik. Contoh macam tu. Kita mulakan yang pertama, Sungai Panjang. Aman makmur. Yang kedua, Datuk Seri Amiruddin Syari. Menteri Besar. Ya. Macam tu ya? Betul. Yang ketiga, Perikatan Nasional. Pengkhianat. Oh, okey. Yang keempat, Ustaz Muhammad Razali Sari. Sahabat saya. Dan yang kelima, Datuk Muhammad Imran Tamrin. Oh, lama ni ya? Lama. Seorang peguam lah. Baik. Itu je masa yang kita ada. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Muhammad Imran Tamrin, calon Barisan Nasional untuk N03 Sungai Panjang. Di sini ada lebih kurang 40,786 pengundi dan 12 Ogos ini merupakan hari penentu bagi anda semua pengundi-pengundi di sini untuk menunaikan tanggungjawab anda, memilih yang tepat, memilih yang anda rasakan boleh buat kerja, bukan hanya cakap kosong saja. Sekian dulu dari saya Haslina AR Kamladin. Jumpa lagi dengan saya. Assalamualaikum. Bye-bye. #Rakyat Memilih.